Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatam min alsinatina fahuwa aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sama-sama dapat berada dalam pengajian kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Tadi kita sampai kepada penulis yang kedua dari kalangan penulis ulama-ulama Islam yang menulis 40 hadis. Jadi yang pertama kita dah bincangkan ialah Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Dari hari ini kita sambung imam kedua yang pernah menulis 40 hadis. Menghimpunkan 40 hadis ialah Imam Muhammad ibn Aslam ibn Yazid At-Tusi. Jadi At-Tus ialah satu kawasan yang sekarang ni berada di dalam negara Iran. Dan dia berada di tengah-tengah antara Iran, Turkmenistan dengan Afghanistan. Dan Tus hari ini dinamakan dengan Mashhad Ar-Ridha. Jadi itulah tempat kelahiran Imam Muhammad ibn Aslam. Jadi Imam Muhammad bin Aslam ni, dia dikenali ataupun gelaran ni ialah Rabbaniyu hadhil ummah. Ataupun diistilahkan sebagai Imamun Rabbaniyun. Jadi untuk kita mengenali imam ni, maka kita cuba lihat bagaimanakah ulama mensyarahkan makna Rabbani tadi. Jadi lafaz Rabbani ni sememangnya Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya pada surah Ma'idah ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Kalau tidak Rabbani tadi dan ahbar melarang mereka. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab, sehingga akhir ayat. Jadi lafaz Rabbani itu pertama sekali yang pernah digelar ialah Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan dari kalangan ulama selepas ini ialah Muhammad ibn Aslam yang diistilahkan sebagai Rabbani. Jadi lafaz Rabbani apabila kita rujuk kepada tafsiran ulama Islam, Rabbani dia merujuk kepada hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan manusia. Maksudnya hubungan dengan Allah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Sibawai radhiyallahu anhu, dia berkata, Ar-Rabbani bermakna kaunuhu aliman bihi. Seseorang tersebut mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tadi muwaziban ala ta'atihi, berterusan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz Rabb, Imam Sibawai kata dia lafaz Rabbani disandarkan kepada lafaz Rabb yang kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kenapakah seseorang tadi disandarkan kepada lafaz Rabb? Nak menunjukkan kepada seseorang tadi mengenal Rabb tersebut. Maka orang tadi dipanggil Rabbani. Jadi itu ialah kemuncak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal zat Allah Subhanahu wa taala daripada sudut rububiyahnya. Dan kedua, lafaz Rabbani dia merujuk kepada hubungan sesama manusia. Itu ialah pendapat yang dinyatakan oleh Imam Abu Ja'far Tabari radhiyallahu anhu. Maksud Imam Abu Ja'far berkata, Ar-Rabbaniyin ialah jamak, kata nama plural daripada Rabbaniyun. Dan Rabbani disandarkan kepada lafaz Ar-Rabban. Bermaksud allazi yarubbun nas, orang yang menterbiah manusia, orang yang mendidik manusia. Jadi itu ialah gelaran kepada guru-guru murabbi ataupun guru-guru mursyid sepanjang zaman. Jadi salah seorang guru yang sekarang ini kita sedang bincangkan, yang digelar sebagai murabbi syekh, ialah Imam Muhammad ibn Aslam radhiyallahu anhu.
Jadi lafaz Rabbani kita bincang ni merujuk kepada hubungan dengan Allah, bermaksud orang yang mengenal Rabb tersebut dan orang yang bekerja sebagai pentarbiah, mentarbiah jasmani dan rohani manusia. Jadi Imam Muhammad bin Aslam dilahirkan pada tahun 180 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 242 Hijrah di Naisabur. Dari umurnya ialah sebanyak 62 tahun. Dan ada pun sifatnya berkata Imam Qabisah, dia berkata, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu manusia yang paling dekat tingkah laku, akhlak, ibadat, amalannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Alqamah paling dekat dengan Ibnu Mas'ud. Dan yang paling dekat sekali dengan Alqamah ialah Ibrahim. Yang paling dekat dengan Ibrahim ialah Mansur. Yang paling dekat dengan Mansur ialah Sufyan. Dan yang paling dekat dengan Sufyan ialah Waqi'. Dan Imam Hakim Naisaburi berkata, adalah Muhammad ibn Aslam. Dia sama seperti Imam Waqi' radhiyallahu anhu wa afdalu min maqamihi. Bahkan dia lebih afdal daripada Imam Waqi' tersebut kerana Muhammad bin Aslam bersifat dengan zuhud, wara' dan dia tadi mengikut hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dari faham daripada kisah tadi ataupun daripada riwayat yang dinyatakan oleh ulama tadi. Maknanya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berpindah daripada seorang kepada seseorang yang lain sehinggalah kepada hari kiamat. Maksudnya walaupun hari ini kita tak dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita akan dapat melihat manusia yang mempunyai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab itu mereka tadi mengkaji sifat Nabi Muhammad diturunkan kepada Ibnu Mas'ud. Daripada Ibnu Mas'ud diturunkan kepada Ibrahim sampai kepada imam yang sedang kita baca ni, iaitu Imam Muhammad ibn Aslam radhiyallahu taala anhu, dan sifat tersebut berkekalan diwarisi oleh ulama-ulama sehinggalah hari kiamat. Imam Ishaq ibn Rahawayh dia berkata, lam asma' aliman, aku tak pernah mendengar satu orang yang alim semenjak 50 tahun yang lebih kuat berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Muhammad bin Aslam At-Tusi radhiyallahu anhu. Itu pujian daripada Ishaq ibn Rahawayh. Dan pujian daripada Imam Abu Abdullah Al-Hakim. Jadi Imam Abu Abdullah Al-Hakim, dia berkata, adalah Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi kana minal abdal. Dia dari kalangan wali abdal. Al-mutatabbi'ina lil athar. Maksud wali abdal adalah salah satu tingkatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wali abdal mempunyai pelbagai tugas. Ada dari kalangan mereka menjadi pemerintah, ada dari kalangan mereka menjadi peniaga, ada dari kalangan mereka menjadi guru. Tapi yang dikata di sini, Muhammad bin Aslam Tusi ni, dia ialah dari kalangan wali abdal yang mengkaji ataupun menghimpunkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia ialah muhaddisin, ulama hadis dari kalangan wali abdal. Jadi bersempena dengan lafaz al-abdal tadi yang disandarkan ataupun sifat kepada Syekh Muhammad bin Aslam, jadi kita akan membacakan beberapa hadis daripada Nabi SAW yang merujuk kepada lafaz al-abdal itu sendiri sebagai panduan kepada kita dan supaya kita meyakini tentang kewujudan mereka sepanjang zaman sehinggalah hari kiamat. Di antaranya daripada Ubadah ibn Samit berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, al-abdalu fi ummati thalathuna bihim taqumul ard wa bihim tumtarun wa bihim tunsarun. Maksud Nabi SAW bersabda, al-abdal dari kalangan umatku ada 30 orang. Dengan sebab mereka lah bumi ni kekal. Dengan sebab mereka Allah telah menurunkan hujan kepada kamu. Dan dengan sebab mereka lah kamu diberi kemenangan ke atas musuh-musuh kamu. Jadi Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 40. Kalaulah tidak, Allah Ta'ala menolak kejahatan sebahagian manusia dengan sebahagian manusia yang lain, la fasadatil ard, nescaya dunia akan binasa. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah Ta'ala mempunyai limpah kurnia ke atas alam dengan mengekalkan wali-wali abdal tersebut untuk menolak kejahatan manusia dan maksiatnya manusia buat. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal abdala yakununa bisyam. Sesungguhnya wali abdal tersebut mereka berada di bumi Syam. Wahum arba'una rajulan. Mereka seramai 40 orang. Setiap kali saya sambung hadis ni, setiap kali mati dari kalangan mereka seorang, Allah Ta'ala akan menggantikan tempat orang yang mati tersebut dengan satu orang yang lain. Dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala memenangkan umat Islam ke atas musuh-musuh. Dan dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala menjauhkan bala daripada ahli bumi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam
Hakim Tirmizi dalam kitabnya Nawadirul Usul. Dan Imam Hakim Tirmizi juga meriwayatkan daripada Abi Darda. Sesungguhnya Abi Darda berkata, sesungguhnya innal anbiya, sesungguhnya, ni saya baca terjemahannya lah. Sesungguhnya nabi-nabi di zaman dulu, mereka ialah paksi kepada bumi ataupun tonggak yang memegang bumi. Maka apabila terputusnya kenabian, maksudnya apabila ditutup kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdalallahu makanahum qauman min ummati Muhammad. Allah Taala menggantikan tempat-tempat nabi dan rasul tadi, satu kaum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahumul abdal. Yang mereka tadi dinamakan sebagai al-abdal. Dari lam yafdulun nasa, mereka tadi tidak dilebihkan ataupun tidak diangkat darjat mereka bikasrati saumin, dengan sebab mereka tadi banyak puasa, wala salatin, bukan dengan sebab mereka tadi banyak semayang, walakin bihusnil khuluq, tapi dengan sebab akhlak mereka yang amat baik, dengan sebab mereka tadi manusia yang amat wara', manusia yang hatinya selamat, tiada menghina mana-mana orang Islam, tiada hasad dengki kepada orang Islam, dan mereka sentiasa menasihatkan manusia semata-mata inginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan akal, tawaduk. Mereka ialah khulafaul anbiya. Mereka ialah khalifah nabi-nabi dan rasul, satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih bagi dirinya sendiri, wastakhlasahum bi'ilmihi. Dan Allah Taala memilih mereka dengan ilmu Allah bagi dirinya sendiri. Wa hum arba'una siddiqan. Mereka seramai 40 orang. 30 orang dari kalangan mereka ala misli yaqini Ibrahim Khalilur Rahman. 30 orang daripada mereka sama kekuatan ataupun keyakinan ilmu mereka seperti yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala menolak dengan sebab mereka segala perkara-perkara yang tidak baik daripada ahli bumi dan segala bala daripada manusia. Dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dengan sebab mereka lah manusia diberi rezeki. Tidak mati salah seorang daripada mereka, melainkan Allah Ta'ala akan menggantikan mereka dengan tempat orang yang lain. Dan dalam riwayat lain mengatakan, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala ingin membinasakan dunia, maksudnya pada hari kiamat, yamutuna kulluhum, kesemua mereka akan mati. Isnani wa ashruna bisyam, 22 orang berada di Syam, wa thamaniyata ashar bil Iraq, 18 daripada mereka berada di Iraq. Dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya Ibnu Abbas berkata, ma khalatil ard min ba'ni nuhin min sab'atin yarfa'ullahu bihim an ahli al-ard. Bumi selepas daripada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam tidak pernah kosong daripada 7 orang manusia yang Allah Subhanahu wa taala menolak segala bala di bumi dengan sebab mereka. Jadi kalau kita maklum tadi, abdal tu ialah bilangan mereka 40 orang. Dalam satu hadis ni dia kata ada 7 orang pula. 7 orang ni diistilahkan sebagai al-autad ataupun al-autad rasanya. Kan autad tadi 4 orang. Tapi kalau 7 ni namanya, nanti cek balik kat bawah ni lah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yazalu arba'una rajulan. Sentiasa akan berada 40 orang yang Allah Ta'ala memelihara bumi dengan sebab mereka. Setiap kali mati, Allah Ta'ala akan menggantikan tempat mereka dengan orang yang lain. Jadi dalam riwayat yang atas tadi, dinyatakan bahawa 40 orang abdal tadi berada di Syam dan Iraq. Dalam satu riwayat ini, dia dinyatakan bahawa Rasulullah berkata, fahum fil ardi kulliha. Mereka berada di seluruh muka bumi. Maksudnya bertebaran di seluruh muka bumi. Dari Imam Abu Nu'aim fil Hilyah, dalam kitabnya Al-Hilyah, dia meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi azza wa jalla fil khalqi 300. Sesungguhnya Allah Ta'ala dari kalangan makhluknya ada 300 orang yang hati mereka di atas hati Nabi Adam AS. Maksudnya kurniaan hati mereka datang daripada Nabi Adam AS. Dan Allah Ta'ala dari kalangan makhluknya juga ada 40 orang yang hati mereka tadi di atas hati Nabi Musa AS. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kalangan makhluknya ada 7 orang yang hati mereka di atas hati Nabi Ibrahim AS. Dan Allah Ta'ala dari kalangan makhluknya ada 5 orang yang hati mereka di atas hati Jibril AS. Dan bagi Allah Ta'ala dari kalangan makhluknya ada 3 orang yang hati mereka di atas hati Mikail AS. Dan bagi Allah Ta'ala ada satu orang manusia yang hatinya berada di atas hati Israfil AS. Apabila mati salah seorang daripada mereka, apabila seorang yang satu tadi tu, yang paling tinggi yang seorang yang di atas hati Israfil tadi,
Apabila mati, Allah Ta'ala akan gantikan daripada 3 di bawah. Apabila mati salah seorang daripada 3, akan digantikan daripada 5 di bawah. Apabila mati salah seorang daripada 5, akan digantikan daripada 7. Apabila mati salah seorang daripada 7, Allah Ta'ala akan menggantikan daripada 40. Dan apabila mati salah seorang daripada 40, Allah Ta'ala akan menggantikannya daripada 300 orang. Apabila mati salah seorang daripada 300 orang, Allah Ta'ala akan menggantikan tempatnya daripada umum kalangan manusia. Fihim, dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala menghidupkan. Dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala mematikan. Dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menolak segala bala. Jadi ditanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, perawi hadis ni. Dia kata, macam mana pula mereka tadi menghidupkan dan mematikan? Maka Ibnu Mas'ud berkata, li'annahum yas'aluna Allah iktharal umami fayakthurun. Kerana mereka tadi berdoa, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ramaikanlah manusia, maka manusia menjadi ramai. Wa yad'una 'alal jababirati fayuqsamun. Dan mereka tadi mendoakan ke atas manusia-manusia yang zalim, kan, manusia-manusia yang sombong, agar Allah Ta'ala mematikan mereka, nescaya mereka akan mati. Dan mereka tadi, apabila mereka memohon hujan daripada Allah, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan. Dan apabila mereka memohon agar ditumbuhkan tanaman-tanaman, maka Allah Ta'ala akan menumbuhkan. Dan apabila mereka berdoa, Allah Ta'ala akan menolak segala bala daripada bumi dengan sebab mereka. Dan daripada Ibnu Jarir, daripada Syahr ibn Hawshab, qala lam tabqal ard illa wa fiha. Tidak kekal bumi, melainkan berada di dalam bumi tersebut 14 orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tolak daripada ahli bumi dengan segala bala bencana dengan sebab keberkatan mereka. Melainkan pada zaman Nabi Ibrahim AS, maka pada ketika itu ada seorang saja yang sama kedudukan, seorang yang menempati tempat 14 orang tadi, iaitu Nabi Ibrahim AS. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhud, lam yazal ba'da nuhin fil ard 14 yadfa'u Allah bihimul azab. Sentiasa selepas Nabi Nuh AS akan wujud 14 orang manusia yang Allah Ta'ala menolak azab dengan sebab mereka tadi. Dan Imam Ibrahim An-Nakhai sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Karamatul Awliya berkata, ma min qaryatin, tiada mana-mana kampung ataupun negeri, wala baldatin ataupun negeri, melainkan mesti ada dari kalangan ahli kampung ataupun negeri tersebut, may yadfa'ullahu bihi anhum, orang yang Allah Ta'ala menolak bala dengan sebab orang tersebut dari kalangan penduduk kampung tersebut. Dari itu beberapa nas yang menyatakan tentang kewujudan sekumpulan manusia yang disifatkan sebagai al-abdal. Dan dinyatakan juga satu ketika, su'ila ba'duhum anil abdal. Ditanya sebahagian daripada ulama anil abdal, tentang siapakah abdal tadi. Faqala, maka dia menjawab, arba'una nafsan, 40 jiwa. Jadi orang tanya, kenapa kamu tak kata 40 orang? Dia kata, li'anna fihimun nisa. Kerana dari kalangan 40 orang tadi, tak semuanya lelaki. Bahkan ada dari kalangan mereka, ialah orang perempuan. Dan salah satu sifat mereka tadi, wali abdal, annahum la yasubbuna syai'an. Mereka tidak memaki hamun sesuatu apa pun. Wala yal'anunahu, tidak melaknat sesuatu apa pun. Tidak menyakiti sesuatu apa pun yang berada dengan mereka. Tidak menghina, tidak hasad dengki orang yang di atas mereka. Manusia yang paling baik sekali, kan? Manusia yang paling pemurah, yang tak dapat dikejar oleh mana-mana manusia dari segi amalan mereka. Mereka ialah Hizbullah. Mereka ialah pengikut kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humul muflihun, dan mereka ialah orang yang berjaya. Jadi daripada sudut dinamakan abdal, so mengapakah mereka tadi dinamakan sebagai abdal? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama ialah mereka ditukarkan sifatnya. Daripada sifat-sifat mazmumah, ditukarkan kepada sifat mahmudah, maka dengan sebab itu dinamakan sebagai abdal. Jadi abdal bermaksud sesuatu yang pertukaran, sesuatu sifat yang ditukar daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Tapi ada satu riwayat mengatakan, ya, mereka tadi dinamakan abdal kerana apabila mereka tadi pergi, meninggalkan kawasan mereka, maka Allah telah menggantikan satu rupa yang lain di tempat mereka tadi. Maksud apabila mereka keluar, bermusafir atau sebagainya, orang kampung tetap melihat dia tadi ada di situ, kan, dengan wajahnya yang sama, badannya yang sama. Jadi dengan sebab itu dia dinamakan sebagai abdal. Sehingga kan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia berkata, sekiranya satu orang, sekiranya ada 40 orang dalam satu masa mengatakan bahawa aku datang ke rumah mereka serentak, maka orang tersebut tidak dihukumkan berdusta. Kan, kerana sememangnya perkara tersebut perkara yang harus berlaku. Dan itu dipanggil abdal, maksudnya diganti-gantikan jasadnya
Dia boleh berkembang dan menjadi bilangan yang banyak. Dan dalam satu riwayat yang lain daripada Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Dailami, Al-abdalu arba'una rajulan. Maksudnya wali abdal tadi seramai 40 orang. Wa arba'una imra'atan, dan 40 orang perempuan. Setiap kali mati salah seorang daripada lelaki, Allah akan menggantikan lelaki. Dan apabila mati salah seorang daripada perempuan, kan Allah akan mengganti dengan satu perempuan yang lain. Dan dalam tarikh Baghdad, bagi khatib daripada Imam Al-Kattani, dia berkata, An-Nuqaba. Okay, jadi dalam riwayat daripada Al-Kattani ni, dia ada istilah-istilah khusus. Maksud tadi kita dah dengar periwayatan daripada sahabat, daripada Rasulullah tentang bilangan. Ada yang kata 300, ada yang kata 70 dan seumpama 40. Jadi di sini dinyatakan gelaran kepada mereka. Jadi Imam Al-Kattani berkata An-Nuqaba'u 300. Yang diistilahkan sebagai Nuqaba, itu ialah bilangan yang 300 tadi. Wan-Nujaba' sab'un. Yang 70 orang digelar sebagai An-Nujaba. Wal-Budala ataupun Abdal ialah Arba'un 40. Wal-Akhyaru sab'ah. Yang 7 orang tadi tu ada istilahnya lah Al-Akhyar. Adapun yang 4 orang tadi tu diistilahkan sebagai Al-Umud ataupun Al-Autad. Adapun yang satu tadi diistilahkan sebagai Al-Ghaus. Jadi dinyatakan tempat tinggal bagi Nuqaba ialah di Maghrib. Maksudnya Maghribi Morocco hari ni. Dan tempat tinggal bagi Nujaba ialah di Mesir. Tempat tinggal bagi Abdal ialah di Syam. Adapun Akhyar, yang 7 orang tadi, Sayyahuna fil ard. Mereka berpusing di seluruh dunia. Wal Umud, adapun yang 4 orang tadi, Fi zawayal ard, pada 4 penjuru dunia. Wa maskanul Ghaus, Makkah. Adapun wali yang Ghaus tadi, dia berada di Mekah. Apabila ada hajat daripada semua manusia, kan apabila manusia tadi semua ada satu hajat yang besar, contohnya ada satu bala bencana yang turun, maka An-Nuqaba yang akan berdoa dulu. Yang 300 orang tadi. Summan Nujaba. Maksud sekiranya doa tadi tak dimustajabkan, maka yang atas pula 70 orang tadi akan berdoa. Sekiranya tak dimustajabkan juga, maka 40 orang tadi akan berdoa. Sekiranya tak mustajab juga, maka 7 orang tadi akan berdoa. Kemudian 4 orang. Fa'in ujibu, maksud sekiranya tadi Allah perkenankan doa-doa mereka, maka sempurnalah perkara tersebut. Wa illa, dan sekiranya tidak, ibtahalal Ghaus. Maka Ghaus tadi yang akan berdoa. Maka fala tatimmu mas'alatuhu hatta tujaba da'watuhu. Maka dia tak sempat habis lagi doanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doanya. Dan Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, Ma taghrubu syamsu min yaumin, tidak akan tenggelam matahari pada satu hari, illa wa yatufu bihadzal bait rajulun minal abdal. Mereka akan tawaf di Kaabah tadi itu satu orang daripada wali abdal. Wala yatulul fajr min lailatin, dan tidak akan terbit matahari pada satu malam, illa wa yatufu bihi wahidun minal autad. Mereka salah seorang daripada wali autad yang 4 orang tadi akan tawaf di Kaabah. Fa idzan qata'a zalika kana sababa raf'ihi minal ard. Apabila tak ada lagi dah wali abdal yang tawaf pada siang dan wali autad yang tawaf pada malam, kana sababa raf'ihi minal ard. Maka itu akan menjadi sebab Allah Taala mengangkat Kaabah atau Baitullah daripada muka bumi. Dan daripada Nafi', daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Khiyaru ummati, yang terpilih dari kalangan umatku pada setiap kurun ialah seramai 500 orang. Jadi al-akhyar di sini dinyatakan sebagai seramai 500. Wal abdalu arba'un, dan abdal tadi ada 40 orang. Falal khamsumi'atu yanqusun walal arba'un. Dan Nabi kata 500 tu pun tak boleh berkurang dan 40 tu pun tak boleh berkurang. Maksudnya bilangan tu tetap. Jadi Nabi berkata kullama mata rajulun, setiap kali mati salah seorang, Allah akan menggantikannya daripada orang lain. Digantikan daripada bilangan yang lain. Jadi mereka bertanya, wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kami ala a'malihim, atas apakah amalan mereka. Maka Nabi SAW menjawab, ya'funa amman zalamahum. Mereka memaafkan orang yang menzalimi mereka. Wa yuhsinuna ila man asa'ahum. Dan mereka tadi berbuat baik kepada orang yang menyakiti mereka. Wa yatawasawna fima atahum. Dan mereka tadi berkongsi apa saja yang Allah kurniakan kepada mereka. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, alamatu abdali ummati, alamat wali abdal dari kalangan umatku, annahum la yal'anuna syai'an abadan. Mereka tidak akan melaknat sesuatu apa pun, binatang, kenderaan, rumah dan seumpamanya. Manusia lebih lagi lah. Dalam hadis yang lain daripada Abi Sa'id, inna abdala ummati lam yadkhulul jannata bil a'mal.
Sesungguhnya wali abdal, dari kerana umatku tidak masuk ke dalam syurga dengan sebab amalan. Walakin innama dukhuluha bi rahmatillah. Tetapi mereka masuk dengan rahmat daripada Allah. Dan hati yang amat pemurah. Wassalamatis sadri. Dan dada yang selamat. Maksudnya tak ada dalam dadanya sifat-sifat mazmumah. Tak ada dalam dadanya hasad dengki pada manusia, sombong, takabur, lintasan, segala tak. Wa rahmatin li jami'il muslimin. Dan mereka amat merahmati kepada semua umat Islam. Dan akhir sekali diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, da'aimu ummati. Tonggak kepada umatku ialah beberapa kumpulan. Maksud Nabi kata pertama sekali asaibul Yaman, satu kumpulan daripada Yaman, wa arba'una rajulan minal abdal di Syam, dan 40 orang abdal yang berada di Syam, wa thamaniyata asyar bil Iraq, dan 18 orang yang berada di Iraq. Setiap kali mati salah seorang daripada mereka, Allah Ta'ala akan menggantikan tempatnya dengan yang lain. Dan akhir sekali Nabi berkata, innahum lam yablughu zalika bi kathrati salatin wala siyam. Mereka tak sampai kepada maqam tersebut dengan banyaknya puasa dan banyaknya sembahyang. Walakin bi sakha'in nafsi, tetapi dengan sebab hati yang amat pemurah. Wa salamatis sudur, dan hati mereka yang selamat daripada menghina, merendahkan, menyakiti manusia. Wa nasihati lil muslimin. Dan mereka sentiasa menasihatkan manusia agar mendekatkan diri, agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hadis yang boleh kita ambil pengajaran tentang kewujudan tingkatan kumpulan manusia yang amat dekat kepada Allah di muka dunia sampailah hari kiamat. Jadi moga-moga apabila kita mendengar tadi, kita boleh beriktikad bahawa manusia tidak semuanya sama. Kerana ada manusia yang dipilih, ada manusia yang Allah Ta'ala cintai, dan ada manusia yang sememangnya dikhususkan untuk menjaga, membimbing ataupun mendoakan kepada manusia yang lain, dan mereka adalah sebab Allah Ta'ala merahmati ahli dunia seluruhnya. Jadi salah satu yang boleh kita faham ialah hendaklah kita menjaga adab. Apabila kita berjumpa dengan mana-mana manusia di luar, hendaklah kita tadi menjaga adab, sebab kita tak tahu. Kesemua yang dinyatakan tadi, nuqaba, akhyar atau semua golongan wali-wali Allah ni, dia kerjanya berbagai-bagai. Ada yang berniaga, ada yang dia bertukang, ada yang bekerja di laut, ada yang bekerja di darat, pelbagai pekerjaan yang mereka lakukan. Ada yang duduk dalam bidang agama, ada yang tak duduk dalam bidang agama. Jadi mereka bukan semestinya dari kalangan orang yang duduk seperti ustaz, qadi, mufti dan seumpamanya. Bahkan mereka tadi bertebaran dalam semua keadaan. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah kita sambunglah pada pengajian akan datang beberapa lagi sifat ataupun perkara yang berkaitan dengan Syekh Muhammad Ibn Aslam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا منكم.